tak boleh nak tengok kitab kat Ibu ni. Ambonya tamunya sangat syukur alhamdulillah kerana dan satu itu maknanya kami ni macam ada lagi alhamdulillah dalam kita ni orang yang baca banyak monodok tu terutama di kalangan orang yang pondok dan jarang orang baca kitab ni hak jadi nada artinya tok guru lah. Jadi Ustaz Din bagi ambonya ambo sangat suka tengok Ustaz Din cuba faham tu melebihi daripada hak tok guru royak pakai banyak tu satu perkembangan yang sangat sihat lah yang ambo sangat kagumi. Lepas tu kita maknanya kita fokus pada hak moga hak lain tu hak berkuat latar belakang tu Ustaz Din kita ada. Lepas tu boleh tambah. Jadi kita pergi pada kitab tu sendiri. Boleh kita. Jadi ambonya pandangnya ambo para orang awam ni gitulah. Ada tiga tempat hak ambo rasanya sebagai orang awamnya ambo rasa backing doa ataupun kasar. Kasar mana? Kita boleh tak setuju dengan siapa-siapa. Misal kata kata Syekh Sayyid Qutb Fatullah Alaih, dia ada 2-3 kata ayat dia tidak kena dengan akidah. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah tegur. Dia mengatakan benda ni kalau silap membawa pada punah akidah. Tapi dia sebut Syekh Sayyid Qutb Fatullah Alaih dia pun tegur. Lepas tu Syekh Abdullah Harari tegur benda yang sama tapi kasar. Jadi tak tahulah ambonya kita boleh kalau kita itu adalah patut pertama-tama dalam benda akidah kita disuruh kata kena taklid masuk taklid tu ada pekat-pekat dia lah. Jadi pemikiran itu boleh bercambah pada segi itu. Jadi tak apa kalau kita nak kata kita tak setuju apa-apa tu tak apa. Tapi ada 2-3 tempat tu rasa boleh dihalusi sikitlah bahasa tu. Jadi hak tu benda yang nombor 3 nombor 4 dihalusi. Jadi hak poinnya rasa apa ni nak ayat gapo tu ni. Kita muzakara. Tak ada dengan rasa ambonya kalau serupa dengan bab ni serupa ambo rasa Ustaz dia pun gitu juga. Mana waktu ambo nulis gapo-gapo pun kalau ada orang boleh ayat kamu sini ni tak betul. Ini tak nak. Ambo suka sangat dengan. Jadi kalau ambo tak faham apa benda tu pun hak Ustaz dia ayat ambo tak faham pun kalau Ustaz dia betul ambo suka sangat. Sebab hak kita nak cari tu ialah kebenaran. Gitu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq وزينا بالإخلاص والصدق آمين وأعذنا من شر الخلق آمين واختم لنا بالحسنى في لطف وعافية يا رب العالمين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia dan bagi kepada kita, dan tak lupa banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Din di atas sambut kami dan di atas bagi maklumat kepada kami melalui kitab yang ditulis ataupun risalah yang ditulis mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Dekat saya dengan cara peribadinya seperti Ustaz Zaidi lah, mana rasa suka ada orang generasi baru demi usaha untuk mengkaji, mencari
kebenaran, membetul kesilapan yang berasa bertanggungjawab di dalam masalah agama. Dan saya dapat ilmu yang tak dikira sikit jugalah, dengan sebab berlaku muncul kaji atau kaji oleh cikgu ding pading gitulah, apa nak lebih betul apa dah itu tani kalau sedih dengan sebab ulai kaji ni saya pun sehingga ada problem juga saya dengan guru petani, berpunca daripada ding ni jugalah, punca pada ding ni juga. Cuma saya tak ada keluar buku, tak ada apa. Tapi bila saya baca buku yang keluar terkini ni, dengan secara tidak habis lagi, dan serta dengan apa hasrat yang dikecek sana itu, saya rasa saya nak kita cuba tengok buku ni sikit-sikit kepada yang saya catat lah. Iaitu sebagaimana Ustaz Zaidi kata saat ni, di nama tu pun agaknya kada sepatutnya kita baki ubah lah di muka tu, mana satu perkara yang agak rasa akhlak yang kalau saya sengkau lah ni, bahasa tak jangok ni sebuah dengan kita sebagai orang nak bawa kita sebagai tok guru lah, iaitu katanya membukar kesilapan pahaman Ad-Dawani, Pak Dok Mekah, Tok Deska, Syekh Abdul Qadir Mandili dan lain-lain. Mana membukar kesilapan tu maknanya kita cari betul-betul. Mana kata ni bagi orang yang tak ta'assub pun, maknanya mana kita bongkar kesilapan. Mana kita kata, kalaulah kita kata menerang silap faham ke, melurus membetulkan silap faham, kalau kita bongkar tu mana satu perkara yang besar, perkara besar di dalam akhlak dia panggil, kita duk bongkar kaid orang. Tak ada ulama kita guna lagu tu malaikat yang nyata kata orang ni ditolak, seperti kita kata Muhammad Abdul Wahab ke Ibn Taymiyah ke, kita nak tolak betul-betul, tak sepakat sikit habuk dah dia, kita lah boleh bongkar. Seperti Syekh Sa'id Qudah, dia Al-Kashfus Saghir, dia bongkar kan kesilapan Ibn Taymiyah satu persatu. Dia kashif, mana dia buka betul-betul, dia buka betul-betul. Maka kita maklum bahawasanya khususnya kita kata Ad-Dawani ni ulama akui kata dia muhaqqiq. Ulama aku walaupun setengah tepat yang tak diterima pun, tapi dia akui dia seorang muhaqqiq, qalal muhaqqiq. Dia aku muhaqqiq. Macam mana kita kata kita nak bongkar kaid orang muhaqqiq, maknanya tu mana satu perkara yang kalau boleh tarik balik, tukar kat situ. Tapi kalau kata nak terus pun tak ada masalah, mana itu hak kita, demokrasi, kita nak guna apa tu boleh. Jalan kita demokrasi, tapi dia tak jalan adabnya, saya kata sini kurang adab lah. Kena jawab apa tak? Kena jawab. Kalau kena jawab je. Jawab. Jawab lah. Ada tanya ya. Ya, ada. Jadi gini, jadi tujuan bubuh membongkar kesilapan, tujuan untuk kita ngaji kita sahibul darosa. Ya. Jadi gitu. Jadi kita ni dulu kita tegak benda tu kita duduk pergi lah.
apabila kita tahu nyata sih. Jadi kita pun nak bokah sebenarnya dia sebenarnya bukan kita nak ngaya. Apabila benda kalau tak silap, kalau kilap kita boleh panggil buat halus sikit. Tapi benda tu bagi kita apabila lagi panggil kan kalau anak murid tu dah kita nak tahu lari tak lari anak murid kan mana. Contohnya Todi lah. Todi ni apabila gitu keadaan dia panggil kalau dawani kat dia panggil tamki dua satu persediaan keadaan. Jadi apabila keadaan tu lari dengan ahli sunnah kita terpaksa buka pasal tak ada orang buka lah. Tujuan kita, tujuan kita. Jadi kita pun terpaksa membongkar benda yang orang tak tahu. Pasal kita rasa kita ya hak duduk tulisnya lah. Tapi bukan kita hak tahu benda ni. Maknanya ramai tahu tapi tidak ada nasib pada nak kenal. Jadi kalau kita temu anak murid kita kenali pun dengan dengan padanya sendiri. Umur dia dekat 9 tahun. Moga budak belajar ni dia ngaji tarikat dia ya. Tiba-tiba cuba nak debat. Dia kata hamba tahu lah, hamba ngaji tarikat hamba ngaji pada sendiri. Dan ayatnya hari hak tu setuju. Jadi bukan kata kita sama. Jadi anak murid Tuan Hussein Kedah, anak murid Tunani. Dia pergi cara Faridah. Jadi masalahnya apabila lagi apabila kata Mu'tazilah kita tak boleh engkar. Mu'tazilah kita tak boleh engkar pada pihak suara Tuhan jadi. Bukan Tuhan jadi Tuhan kecil lagu tu. Maknanya ada tu. Apabila dah kita bunuh Mu'tazilah, kalau Allah Ta'ala baru gapo-gapo panggil benda tu tak besar. Kalau sifat Allah Ta'ala tu baru. Tapi cumanya sifat pergi. Kalau tarik balik dia berkata. Kalau hak dalam hak kita duduk tengok-tengok berkata-kata. Apabila dah lari tu kita kata membuka kesilapan. Tapi kita tahu tak apabila kita buat ni mesti orang malu. Karenanya memang dah pasal duduk dia lalu tu. Tak apa lah buat dia dah tahu ke. Masalah tu kan. Masalah tu kan tapi dia panggil adab. Cara adab seperti kata ulama kita kata ada qaulun dhaif. Makna ada juga bagi dia wajah. Makna qaulun dhaif kadang-kadang kata itu tak boleh kata tapi kerana nak menghormati orang yang kata tu tu makna situ ya. Makna maksud bungkar tak bungkar bila kita nyata kata silap apa tapi maksudnya dengan jawab tadi maknanya di sini maknanya nyata silap. Nyata silap berartinya cerak silap 100% dia sedeng. Maknanya dawani silap, padanya silap, ayah dia silap. Mana orang yang sealiran ni mana nyata kata silap semua. Makna gitulah, mana 100% silap. Tapi cuba kita tengok adakah masuk di dalam silap 100%. Situ pula. Kalau kata nyata silap 100%, kita kena kata betul dah. Silap 100% ini wajib ingkar, wajib ditolak. Mesti gitu selalu dah. Kamu dia cuba dengar muka 1. Pada kata apalah khutbah kita tinggal ingat dah apa-apa saja yang fahaman yang tidak selaras dengan huraian para ulama tersebut, para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah ditolak. Itu maksud kata para ulama ahli sunnah wal jamaah bila tak selaras dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah, maksud dia ni siapa dia? Para ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Kama dia adakah ada hak? Asy'ariyah Maturidiyah tu ada hak. Hak zakat mana?
Setakat dia kalau kalian lah kita tak secara ni lain. Pasal kita berkenaan kalian. Maknanya kalian ni kalau setakat kita kata Allah Ta'ala kecek huruf suara, buat kedua ke gapo semua ada mula banyak gapo semua hak tu lagi. Jadi masuk hak tu perkataan umum. Jadi kalau dah muafakat. Itulah nak tahu kata ulama ahli sunnah ni ada sakat mana, bermula mana, akhir dia mana. Ulama yang berpegang atas dasar Imam Asy'ari dengan dasar Imam Maturidi. Kalau gitu dasar tu itulah. Adakah kita kata kita orang belakang pun bila berdasar kat situ adakah boleh panggil Asy'ariyah? Boleh kalau kita berpegang atas dasar-dasar. Kalau gitu Dawani demo ni pun dia boleh panggil Asy'ariyah kerana dia berdasar ke hak tu belakang. Itulah kita buat. Jadi hak dia pegang tu menyalahi dengan dasar Al-Sunnah. Dia dasar dia pakai dasar tu lah, tapi cara istinbat dia, cara pemikiran dia tu tak tubik natijah tak serupa. Jadi dasar dia sama. Nasab sama. Maksud kita pasal tu dia panggil orang ni Asy'ariyah Maturidi ni kerana dia pakai dasar sama. Ini contohnya. Contohnya aduk ni Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ya. Pada pihak kalian yang bersuara yang koding tu boleh kita pakai. Itulah mana satu daripada dia keluar, dia panggil hak pandangnya dia, tapi dia tak keluar pada Asy'ariyah. Adakah dia keluar pada Asy'ariyah? Pasal tu kalamu adud al-mazkur. Hak kata bersuara yang koding. Ya. Itu sara ilahi minal hasyawiyah. Minal hasyawiyah, ya. Hasyawiyah atau hasyawiyah. Ya. Iktibar dia ke kalamul lahwun hasyawiyah. Itu pun kita kata kalau kita tengok situ itu bukan adut saja. Mana Imam Baihaqi sendiri pun kata begitu. Imam Baihaqi kata boleh bersuara yang koding. Mana? Imam Baihaqi sendiri. Di mana? Kalam lafzi itu kan dia nak ada dalam apa ni? Aqaid dia. Aqaid ahli sunnah wal jamaah dia. Al-i'tiqad dia. Cuba dengar. Jadi kita kena tahu ni, adakah benda tu ahli sunnah berpegang dengan gitu ataupun masuk Hanabilah. Hanabilah tu kita maklum tak dari kitab tauhid kita bahawasanya Hanabilah tu firqah mubtadi'ah. Firqah yang mubtadi'ah yang dihukum oleh Asy'ariyah mubtadi'ah. Kita waktu popular ni tu Ulu fi Hanabilah. Berapa sebab orang Hanabilah ni? Dia nak tadi. Ni kita kata Hanabilah tu bersuara dah. Bolehkah kita tunggu benda tu? Kita tengok Kitabul Musamarah ala Musayyarah. Ini Maturidiyah. Semuanya dia buat mari fikah mubtadi'. Habis tu lah Ustaz Hussein, Imam Syafi'i marah sangat kat ilmu kalam ni. Ilmu kalam berjabat kalam pula. Al-muqalid sifatil kalam firakun beberapa puak minhum mubtadi'ah Hanabilah. Bukan mubtadi'ah Hanabilah, bukan Hanabilah belaka, mubtadi'ah Hanabilah. Nanti dulu Hanabilah bukan pekah. Pada akidah pun. Pekah tu mazhab Hanafi. Dak pada. Sebab dia ikut tajusim kan. Jadi bukan semua Hanabilah. Ibn Jauzi Hanabilah. Dia kata maknanya mubtadi'ah tu. Dia kata apa? Dia kata kita qalu kalamuhu ta'ala hurufun wa afwatun takunu lillahi wa huwa qadim wa balagu hatta qala ba'duhum jahlan al-jildu wal ghilab. Waktu buku ni. Jadi hak inilah hak panggil suara yang qadim. Hak dipegang oleh Ibn Taimiyah. Jadi kalau benda aduk kata suara yang qadim, kita nak kata dia Asy'ariyah tapi nipah dengan dasar ahli sunnah.
Jadi kalau dakwah ni ada perkara yang menyalahi ahli sunnah, kita kena kata ni tak menyalahi. Sebab tu aduk kata wakalamul aduk amazku kata syarqawi sara ilaihi minal hasyiyah syai'un minal hasyawiyah atau hasyiyah fala yu'awalu alaih. Tak boleh kita betul. Tak apalah, betul lah situ hak tu terima kaedah tu. Kaedah tu kita terima. Kaedah kata siapa presong daripada kaedah ahli sunnah, tapi adakah hak dia faham tu lari kedak daripada kaedah ahli sunnah wal jamaah? Apa dia ahli sunnah wal jamaah? Betul. Maksudnya babu saat ni selain ni perbezaan tu perbezaan natijah ke kaedah? Perbezaan yang lari daripada dasar ahli sunnah. Dan kaedah ke macam hukum lah. Masa Imam Abu berkata dalam fiqh. Imam Nawawi kaedah Syafi'iyah juga, tapi hukum dia tak ada ai musyammal. Kaedah pun lagi. Hak tu kaedah ke? Kaedah pun lagi kerana dia pakar bukan pakar kaedah ulama ahli sunnah pakar. Mana dia tak lari. Kalau kira dengan kaedah dia tak lari kaedah. Bagi saya kata tak lari. Sebab apa? Ulama ahli sunnah dia bila sifat ma'ani ada. Dia bila sifat ma'ani iaitu mabda'. Dia guna kaedah tu. Guna kaedah ahli sunnah. Sifat ma'ani ialah mabda'. Kalau kata qudrat, mabda' bagi kuasa. Kalau kata irada, mabda' bagi kehendak. Ilmu ialah mabda' bagi mengetahui. Itu kaedah ahli sunnah. Oleh itu kalam mabda' bagi berkata. Dia guna kaedah tu. Mana dia tak keluar daripada ahli sunnah. Keluar kerana tidak ada dalam kitab-kitab ahli sunnah itu. Itulah tak adalah ahli sunnah. Dia ahli sunnah panggil dia daripada satu pandangan ahli sunnah. Seperti satu pandangan kita orang mazhab Syafi'i. Ada tu Asy'ariyah. Bapa kata itu keluar daripada kaedah ahli sunnah. Hak tu dia tak betul, natijah dia tak betul sebab satu dia keluar. Dia tak ada ambil kaedah ahli sunnah, dia guna hak tu. Jadi hak ni guna kaedah falsafah. Dia guna mabda' tu guna kaedah falsafah. Lagi pula mengkembali ke dia falsafah tak apalah. Tapi orang ahli sunnah dia pakai kaedah Asy'ari, dia pakai kaedah ni. Asy'ari tak pakai. Tak pakai kaedah dalam pada kaifiyah nafsiyah Imam Asy'ari tak pakai. Dalam kalam tak apa, dalam kalam dalam semua sifat, dalam kaedah menyabitkan sifat Tuhan tu, itu yang panggil kaedah. Kalam tu satu daripada furuk dia. Kita kena tahu kaedah ahli sunnah dalam mengisbatkan sifat tu lagu mana. Jadi bukan ni kena ada ulama ahli sunnah dia kata pasal apa dia mengisbatkan sifat kalam. Ada. Sebab apa? Kerana berdasar kepada kata Allah mutakallim. Mutakallim makna zatun mutasifun bil kalam. Walaupun istiqaq mutakallim itu takallum sekalipun, tapi dia kata zatun mutasifun bil kalam. Tu kaedah. Tu kaedah dia. Bila dah kata kaedah ni qadirun zatun mutasifun bil qudrah, hak ni zatun mutasifun bil iradah, hak ni pun zatun mutasifun bil kalam. Maka bila dah qudrah itu ialah satu mabda', hak ni pun dia kira satu mabda'. Mana tak lari daripada kaedah ahli sunnah wal jamaah, sikit pun tak lari. Kalau nisbah dengan kata hak kata adud dan siapa hak pakai hak mengisbatkan mabda' ni, cumanya lari daripada Asy'ari. Lari daripada Asy'ari tak jadi masalah. Asy'ari kata baka sifat ma'ani, ulama ahli sunnah bila baka sifat salbi. Adakah orang kata baka sifat salbi seluruh mari dia hari ni orang ni bukan Asy'ari, bukan ahli sunnah? Sebab lagi pada kaedah Asy'ari. Asy'ari dia tak kata. Asy'ari dia kata Tuhan dengar, Nabi Musa dengar sifat kalam nafsi. Sifat kalam nafsi. Orang lagi daripada Asy'ari seperti Maturidi dan yang pengikutnya tak panggil dia lagi daripada kaedah ahli sunnah, walaupun menyalahi dengan Asy'ari. Ni pun menyalahi dengan Asy'ari mengisbatkan kalam mabda' bagi kalam, tak panggil lagi pada ahli sunnah. Bagi kita lagi pasal apa? Apakah dasar ahli sunnah pergi atas gapo? Cara nak kata mensabit ke sifat kalam tu dia pergi atas gapo? Dia pergi atas mauridul luah, datai luah. Itu kita kena tahu dasar kita. Maknanya kalau kita kata kita nak tahu orang itu lari dia, kita kena tahu sifat. Itu maknanya
Ya, saya tahu. Makna dia yang ambil pada mauridul lughah itu dia mengisbatkan kalam nafsi. Adapun isbat mabda'ul kalam tu, dia ambil dari mana? Ambil daripada kaifiyat nafsi. Dia ambil kaedah tu, kaedah zatun mutasifun bil qudrah, bukan ambil kat situ. Kita nak tegas zatun mutasifun. Jadi sifat ma'ani ni dia ambil daripada, kita kata istiqaq dia daripada masdar. Takallum. Takallum ni hadas. Iyalah takallum memanglah hadas. Tapi hadas tu gapo? Hadas tu dia panggil masdar. Hadas tu ialah hadas tu gapo? Dalam kitab nahwu buka hadas tu gapo? Hadas iaitu al-fi'lu. Bukan fi'lu. Al-hadas al-ma'na qa'im bi ghairi. Dia itu dia panggil makna istilahi. Al-makna al-qam dia bukan makna pada lughah. Iyalah pada istilah nahwu. Itu bukan istilah. Itu bukan makna pada istilah. Kalau hadas bukan makna al-qam bil ghaib. Bukan. Itu makna istilah. Jadi gini. Sebab itulah kita tengok al-makna binafsi. Al-makna binafsi. Tiap-tiap makna binafsi itu wujudi. Itu makna pada apa lagu tu? Makna pada apa tu? Hak tu makna panggil pada lughah, datang pada lughah. Ada, tak betul. Al makna pada dengan makna wujudi, makna pada istilahi. Cuba pergi balik dalam lughah. Al makna pada lughah ni. Tengok. Warak je panggil makna, maknawi. Berdiri je panggil maknawi. Bukan wujudi, tak betul. Apabila makna tu pada kaedah Asy'ariyah tu, makna tu sifat yang wujudi yang dikira sebagai makna. Itu istilah Asy'ariyah, bukan makna pada lughah. Jadi pada lughahnya gini dulu. Dia datang pada lughah nak sabitkan sifat kalam pada lughah, iaitu dia kena datang pada lughah tu itlaq berapa? Itlaq gapo kalam sendiri. Dan kalau al-makna dengan makna al-wujudi, makna wujudi pada lughah tidak ada khilaf lalu dah. Tak ada khilaf, ada qudrat, tak ada khilaf wujudi. Dalam hadas tu dalam nahwunya makna qa'im bi ghairi. Sifat dia. Sifat dia panggil sifat. Ya bukan dia panggil benda ada, dia panggil sifat. Sifat ni kadang-kadang sungguh, kadang-kadang ada, ya tak mesti ada makna. Cumanya apabila kita, jadi ustaz ni kata tadi makna tu nak mana pada lughah, hadas tu pada lughah. Tak betul dah pada lughah dia bukan makna wujudi. Apabila pada lughahnya gini, kita nak jahnya hak tu. Kaitan gini, pada lughahnya ulama ahli-sunnah pegang apabila kalam dia itlaq kalam, dia terbenar dua pada lughah tu tak ada lain. Tu pada lughah dia panggil. Tak apa hak tu diiktiraf, diterima hadis ahli sunnah. Tapi kaedah ahli sunnah tu lari ke dak. Bila kita isbat pada mabda' tu, ada tu lari. Pasal dia guna kaedah apa? Pasal apa? Bukan guna kaedah yang diputuskan oleh ulama ahli sunnah. Lari. Tak lari sebab ahli sunnah dia buat kaedah. Kaedah bila tiap-tiap sifat hak ada ta'alluq, dia kena ada mabda'. Itu kaedah ahli sunnah. Tak ada, kalam tak ada. Tak ada apa cuba. Apa tengok dia dalam kitab. Dia dalam kitab Hasyiah Al-Amir bagi Subulus Salam. Pada samuk basar. Samuk bahasa kalam supaya kata kasar iri sifat. Dalam mana? Nanti nak baca. Dia banyak. Muka 75, muka 90. Okey, supaya macam Dawani. Tak nanti dulu kita lihat sini dulu. Baca. Man. Ya. Dia kata betul kata mana ai sifatihi munazzahan awsafuhu an diddin ai sifatihi yushiru ila anna al murada bil wasfi al ma'na al ismiyyi apa ismi ma qama bi mausufin lal masdariyyi. Tu satu dia panggil ni kaedah ahli sunnah, murad dengan awsafuhu awsafihi munazzahan awsafuhu tu makna sifatuhu, murad dengan sifatuhu sini iaitu al ismi. Maka itu dia panggil dengan cara umum mutlaqan, sifatuhu mutlaqan dengan itlaq, tak ada kait sifat mana-mana. Satu
Di muka 44 dia ibarat gini. As-sifatu wal wasfu wan na'tu mutaradifah bimakna ma thabata lil ghaib wujudiyan aw adamiyan. Dia ada. Sifat qadiman aw hadisan wa akhassu minha al ma'na li'annahu qasirun 'ala al wujudiyyi fala yashmalu suluk wa akhassu minhu al arad likusuri 'ala al wujudiyyi al hadith thumma sya'a isti'malu sifat fil ma'na al ismiyyi. Itu kaedah ahli sunnah. Bila kata sifat al-ismiyyi, makna orang isbat sifat isim. Dalam isim tu dia panggil masuk dia dalam kaedah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak ada lagi. Satu lagi 90. Wal idra' ay yani bil ma'na al-masdari amma bil ma'na al-ismi al-muradu sabiqan fa huwa sifatun qadimatun zaidatun. Itu dia kaedah dia. Sifat ma'ani. Maka kalam dia bila panggil sifat masuk dia adalah sifat ma'ani. Kata dia sudah tak? Kan nanti lagi. Sekali lagi. Muka 84 iradathu bil makna al-ismiyyi dengan makna al-ismi as-sabiqi. Sifat isim hak dulu supaya hak dulu iaitu maqama bi mausuf wa qad tusta'malu fil ma'na al-masdari wa huwa ta'alluquha wa tafsisuha wal haqqu annahu la dalila ala ta'alluqin tanjiziyyin hadisin. Mana iradat bil makna al-ismiyyi. Makna semua tu lah betul lah. Dia panggil sifat. Bila kata itlaq sifat ma'ani iaitu dengan mana ismi. Itu maksud ahli sunnah wal jamaah. Kata kita menteri kan? Ya, betul kan? Dia kata sifat di sini dah dengan mana ismi. Kalau ikut istilah sebenarnya, istilah mutakallim, dia tak akan masuk. Orang panggil lain pada sifat ma'ani, dia panggil sifat tak akan masuk dia. Apa-apa tak baik. Semula. Maknanya apabila kata sifat dari segi istilahnya kena yang wujudiyah dengan zaid ala zat, iaitu sifat ma'ani sahaja. Kita nak faham dia kata. Jadi apabila gitu nak mengeluarkan istilah kata ma'ani sahaja sifat tu, dia buat makna ismi. Apa dia buat pada situ? Maqama bi mausufin. Maqama bi mausufin tu umum, meratai salbiyah nafiyah ke tak kena atas ma'ani sahaja. Dalil dia kenapa dia satu? Apa dah? Benda tu kena umum. Kalau tidak dia jadi istilah. Kalau kata sifat, sebenarnya istilah kena pada ma'ani saja. Tak betul. Sifat cuba ambil nak kata sifat kena ke ma'ani saja. Mana cuba nak tengok. Bila kata sifat sebenarnya kena yang wujudiyah, kena yang zaid ala zat, iaitu sifat ma'ani. Untuk mengeluarkan sifat itu umum, mana ismi ke apa? Maqama bi ghairihi atau maqama bi mausufi. Gitu. Cuba awak mari kata sifat tu murad dengan sifat kena ke ma'ani saja. Nak tengok hal tu dulu. Isyuruna sifatan. Pada situ. Apa tu isyuruna sifatan tu? Itu bukan sifat ma'ani saja. Isyuruna tu dia lipat. Pak baba sudah dah. Ya. Selesai. Ya. Isyuruna sifatan. Al-muradu bi sifat ma laisa zatan sama ma laisa zatan maqama bi mausuf. Hatu tu zahirah tu. Fayasduqu bin nafsiyah wal salbiyah wal ma'ani. Apabila kata ma laisa zatan, fayasduqu bin nafsiyah wal salbiyah wal ma'ani. Umum.
Ha? Saat ni dia kata saat ni dia kata bila sifat kena kepada sifat ma'ani saja. Hak ni payah sedukut. Ha baca. Ya. Apa takut lupa ya tadi. La makana mawjudan fi kharij zaidan ala zat. La makana mawjudan fi kharij zaidan ala zat. Wa illa jika tak kata mana ismi tadi malaisa zatan atau malaisa bi mausufin kana qasiran ala ma'ni. Kana qasiran adalah qasiran, kita kata bubuh ma'ni saja. Tahu tak? Baca mana nak baca sikit situ. Nak baca apa? Habis. Tapi kita tunjuk lagi. Maknanya kalau ikut istilah sifat tu ma'ni kena mujiziyah, kena zaid dan alazah. Apa ni? Mana ni hak kata? Mana kita apa? Kita muzakarah. Ya, muzakarah. Kita nak betul faham. Takut ni takut silap faham. Cuba faham hak ni. Kenapa dia nak mengeluarkan benda, nak mengumumkan benda tu? Karena awsafuhu saniyah antiddin. Tidak keluar. Kena sumpah mengikuti. Kalau kita kata dengan makna orang panggil sifat dengan istilah kena ma'ani saja, nak mengeluarkan ma'ani saja, makna ismi ke apa dia bodoh situ. Ma laisa bi mausufin ataupun ma laisa zatan, barulah melengkapi atas salbiyah. Gatu gani dalam ilmu makidah ada. Ya, mari takdim. Kita kembali pada takdim kata tadi. Kata takdim kata murak dengan sifat bila itlaq sifat kena pada sifat ma'ani. Nak mengeluarkan sifat ma'ani saja dia terpaksa guna mana ismi. Itu bagi saya lah kata tak betul faham. Silap faham tu. Cuba pasal dia kata sifat. Cuba sini. Kaedah kita umum, kaedah ahli sunnah bila kata sifat ya umum. Pasal itulah ulama kita kata fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan tu. Sebab apa? Murak dengan sifat bila itlaq ma laisa zatan. Tu. Bukan zat. Bila sifat bukan zat, bila hak bukan zat dia panggil sifat. Itu cukup dah. Sama dia bila dah murak begitu tafri'nya fa yasduqu bin nafsiyah. Terbenar bila kata sifat nafsi. Wal salbiyah wal ma'ani wal ma'nawiyah. Masuk habis. Tak dikata bila kata sifat kena pada sifat ma'ani dah. Sama dia kata la apa sini? La. Cuba tak dikala la. Tak kedi betul tak apa. Tak ada. Lal muradu biha. Bukan murak dengan kata sifat 20 sifatan tu bukan murak dengan sifat di sini. Maka na maujudan fil khariji zaidan ala za. Bukan murak dengan kata 20 sifatan, sifat ni kena pada sifat hak ada, hak lebih pada zat bukan. Bila kata sifat kena pada ma laisa bizatin. Ma laisa zatan. Bukan murak kata sifat di sini. Ni tengok dia sorah. Bukan murak dengan sifat tu kena sifat hak ada. Sebab apa? Wa illa dan jika tidak. Cuba tadi. Wa illam nakul kadzalik. Kalau kita tak kata begitu, tak kata murak begitu, kana nasya adalah ia kalam musannaf qasiran. Kana adalah ia sifat ni ataupun cakap pe musannaf ni qasiran alal maani. Apa makna qasiran ni? Jadi khabakana. Khabakana. Qasiran khabakana. Dhamir mustati dalil kana. Apa ni isim kana terklik pada siapa? Wa illa kana terklik siapa dhamir mustati dia. Ni tempat yang saya suka lah. Kata tadi silap faham sini. Sebab silap faham kata wa illa kana qasiran alal ma'ani, ni tempat silap. Boleh tak dipaham kata bila itlaq sifat kena pada sifat ma'ani. Ni wa illam nakul kadzalik wa illam yakunil murad bisifat ma laisa zatan. Kalau bukan kandak gitu, kana nasyaya adalah ia kalam musannaf fa mimma yajibu
Limaulana ni qasiran yang sikap yang menyimpan alal ma'ani. Dia bercara sifat ma'ani saja. 20 sifat ni sifat ma'ani, tak masuk sifat lain. Jadi makna sifat ma'aninya 20 kalau tak murad begini. Maka bila murad beginilah kata sifat Tuhan 20. Masuk ma'ani, masuk hak lain. Bukan bila kata itlaq sifat kena kepada sifat ma'ani, bukan. Dalam makulat tu ada kan? Dah tu makulat tu. Ikutlah dia boleh baca makulat ke makulat ke. Tapi dalam hak nakal ni babo faham lain daripada hak tak ada faham lah tu. Jadi dia nak cara hak sifat tu. Kalau kita tak kata makna ismi, dia jadi qasiran ala ma'ani. Jadi makna 20 sifat tu jadi sifat ma'ani belaka, tak ada sifat salbiah, tak ada apa. Cara hasifatan sifat tu, kalimah sifat. Ni biasa kita kata hak ni dalam Hasyiah Al-Amir. Ni setengah daripada yang saya suka kata ni silap faham. Kita gaduh, kita silap faham. Wa bi idza qauluhu wa bi idafati sifati ila za. Berdengar idafah sifat kepada zat ayil maksurati istilahan. Cuba ayil maksurati itu dia tafsir itu tafsir sifat bagaimana? Al maksurati itu dia tafsir gopos itu. Maksur. Irak jadi apa al maksurah tu? Ni tu tepat hak silap faham dia. Tepat silap. Al maksurah istilahan khasan alal ma'ani. Cuba berarti wa bi idafati sifati ila dza. Bila kata sifat zat, sifat disandar kepada zat. Bila kata sifatu zat, bila tu dia panggil idafatu sifati ila zat. Bila kata gitulah hak tu dia panggil disifatkan pada istilah hak tu khusus bagi ma'ani. Adapun bila kata sifat ya umum. Bila kata sifat zat baru kena pada sifat ma'ani, bukan kata semata-mata sifat. Tu. Ya apa tu orang kata jadi sifat apa dia kata sifat. Ya sifat ada dua. Bila ada dua, bila kata sifat dengan itlaqan. So, yang kedua sifatuz zat. Hak sifatuz zat ni lah ulama buat istilah bila nak kata sifatuz zat kena pada sifat ma'ani. Ni tu murad dia. Wa bi idaf qauluhu bi idafati sifat ila zat ayil maksurati istilahan. Kait maksurah disifat. Yang dihasarkan. Makna sifat ma'ani saja pada istilah. Tapi bila kata sifatuz zat, jangan kata sifat saja. Bila kata sifat tu masuk belaka. Masuk belaka. Bila kata sifat zat baru ma'ani ya. Apa kaitan dengan masalah mabda' tu? Sebab kaitan dengan mabda' tadi, kaedah kita ahli sunnah. Tak ismi tu sebab makna kalau memberi makna mabda'. Ismi tu memberi makna mabda' ke tidak? Ya, ismi tu daripada makna laisa zatan, bukan mabda'. Dah. Maqama bi mausuh inilah istilah ulama usuluddin. Istilah ni pada istilah bila kata maqama bi mausuh tu dia panggil sifat ma'ani. Benda hak ada di mausuh tu maqama bi mausuh. Bukan maqama bi mausuh tu umum. Bukan ma'ani saja. Tu tak kena tu. Istilah tak kena. Bila kata maqama bi mausuh pada istilah kena kepada sifat wujudi dia panggil. Itu pada istilah. Tapi sini dia nak kepada umum lagi. Tak bukan. Sebab kalau kata umum dia tak panggil ismi. Mana wujud ismi, kidam ismi kalau nak umum. Tidak sama masalah apa sebut dari Amir tadi dia nak memasukkan semua sifat supaya tidak ada dik. Adakah ma'ani saja kok ada dik? Ada sifat maknawiyah ada dik ma'ani saja. Tadi dia tu ausufu busaniyah. Ya. Jadi semua masuk sifat kau ada dik kau kata molek gapo kita nak lawan. Bukan ma'ani saja. Kita klik ke asal. Jadi itulah dia kata nak umumkan sifat tu. Kalimah sifat. Nak mengumumkan kali sifat supaya masuk yang lain. Kalau tidak maksud ala istilah kena ma'ani saja. Jadi tak situ. Dia nak iaitu lebih umum. Maknanya kalau ikut istilah kena ma'ani saja. Tu dia kata maksurah istilahan kena pada ma'ani. Untuk mengeluarkan ma'ani saja, orang lain ada dik juga. Idam. Dik dia tu sedia kala. Jadi kalau kita kata sifat nak wujudi saja, berarti sifat sifat maknawiyah boleh ada dik.
sifat apa ni salbiyah boleh ada dik, sifat nafsiyah boleh ada dik. Boleh ada dik sejaka dia nak suruh tak ada dik belakang, sebab tu dia mau umumkan maqama bimausuf, bukan nak istilahkan tu. Nah, ya silap faham tu. Ni silap faham kitab tu silap. Memang faham kitab silap. Pada skor saya bila kata memang tu pada skor, jangan kata hak mutlak, tidak hak mutlak. Bukan hak mutlak. Apa ni kata cuba berarti kita baca kitab. Baca tak? Munazzahan awsafuhu saniyah. Pak kita baca ta'liq dia. We faham betul. Maknanya munazzahan fi hali wujubi tanazzuhihi an diddin wa ma ma'ah. Sedangkan bersih awsafuhu, makna dibersih segala sifatnya, ai sifatuhu mutlaqan. Semua hak ni sifatuhu mutlaqan sini. Malaysia datang. Hak ni ai sifatuhu mutlaqan saniyah awsafuhu saniyah. Yang apa yang elok kanut bijam'il ihtida au maknahu rafi'ah wa 'alaqa biqawli munazzahan. Munazzahan amdiddin. Hak ni awsafuhu sini ya umum sebab nak ayat sifat dia yang 20 yang masuk habis. Lepas tu dia kata qauluhu sifatihi awsafuhu ay sifatuhu. Yushiru, dia isyarat ila annal murada bil wasfi. Wasfi sifat tu naktun sama. Murad dengan wasfi al makna al-ismi. Makna yang bangsa isim. Ai maqama bi mausuf. Betul lal masdari. Kalau lah kata maqama bi mausuf ni masuk umum. Apa dia kata lal masdari, sedangkan masdari pun sifat juga. La al masdari sifat juga. Sebabnya dia tak sisi itu, sebabnya dia nak suruh apa ni semua sifat tu itu tidak boleh ada dik. Dia munazzahan dia dik itu semua. Kalau kata masdari saja berartinya ma'ani saja kok tak ada dik. Sifat lain boleh ada dik. Maka dia tak si masdari, dia nak umum lagi. Jadi masdari itu masuk juga, cuma dia tak si khusus kepada masdari. Jadi tak maksuran istilahan pada adakah kita kata sifat lain dia ada? Sifat lain tak ada dik. Sifat ma'ani ya ada dik. Sifat ma'ani ya ada dik. Sifat lain tak ada dik. Pasal tu dia kata yushiru ila annal murada bil wasfi al makna al ismi. Ni hak saya kata silap kan. Dia sifat ma'ani ya ada dik. Dia munazzahan. Kan saya kata mutlaqan sifat tu mutlaqan. Macam mana dia kata ma'ani saja. Mutlaqan kullu sifatin. Tak ada dia nak bersih. Ya mutlaqan ni ya ada khilaf. Kerana sifat ma'ani ni hak dia bawa hak mutlaqan ni kerana dia ambil satu pendapat sifat ma'ani mutlaqan tak kait. Hak ni suci daripada dhi. Ada setengah pendapat sifat ma'ani tak ada dhi. Ambil kita Syargawi. Antik anaki. Tu hak dia nak. Dia panggil wujud bukan dhi, adam bukan dhi. Kidam baru bukan dhi dia. Sebab dhi ni kena al-amranil wujudiyani bainahuma ghayatul khilaf. Baru dia panggil dhi. Tapi itu sini murad musannah awsafu sifatuhu iaitu muradnya sifat ma'ani, sifat maqama bi mausuf. Benda hak ada baru dia panggil dhi. Sifat ma'ani lah dia kata munazzahan an diddin. Bapa kata maqama awsafuhu tu kena maqama bi iaitu ma'ani saja. Ya. Bapa yang ma'ani saja. Ya, ma'ani saja ya. Dah, hak ni semua ni jangan. Sifatan awsaf ni wasafa yasifu sifatan. Dah. Kalau nanti kita nak kata na'ata yan atu. Benarnya sebenarnya benda ni wasfan ataupun selagi apa? Wasfan sifatan na'tun. Jadi apabila kata gitu, apabila kata sifat, apabila itlaq sifat di sini tak nak makna ismi yang terlebih umum. Al-murad sifat malaysa zatan. Saya setuju maka terbenar dah umum tu bukan makna saja. Iaitu saya setuju fi nafsiyah. Saya setuju bin nafs nanti.
bin nafsiyah masuk. Bukan ma'ani saja. Fayasduqu bin nafsiyah benar kata malaisa zatan tu. Fayasduqu bin nafsiyah wasalbiyah wal ma'ani wal ma'ani. Nafsiyah. Bukan kena pada ma'ani saja. Kena kepada lebih umum. Apa berkata kena pada ma'ani saja. Ya gini. Ni yang dia panggil ni capu. Jadi apabila gitu dia kata wa la makana mawjudan fi kharij. La tu tafsir la kata. La murad. Bisifat. La murad bisifat. Hati-hati ya kayak lal murad dah tu. Bukan murad dengan sifat. Kalau tidak la murad bisifat itu dah. Makana mawjudan fi qarib zaidan ala zat wa illam nakul kata apa bertakdir wikna wala wa illam nakum kata makana mawjudan fi qarib zaidan ala zat la, maknanya kita kata sifat tu hanya pada makana mawjudan zaidan ala zat wa illa kana tasiran ala ma'ani. Kata dia akhir tentu untuk mana? Tu tak nak. Cuba rajak dhamma mustatikana tu kena silap rajak dhamma mustatikana tu. Pas sini kena rajak dhamma mustatikana tu apa dia situ. Pas itu duk cara murak apa tu? Murak sifat dengan cara itlaq ke murak dengan kata sifat fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan ke semata tak kira sifat di mana-mana tempat. Kita kata murak kalimah sifat. Murak kalimah sifat ikut di mana-mana tempat. Kalau ikut di mana-mana tempat. Ayat sini ke 20 sifatan. Jadi 20 sifatan dia kena melengkapi atas semua benda. Jangan qasiran ala ma'ni. Pasalnya apabila kita kata dia tu bukan makna ismi, makna istilah macam tadi, kata istilah iaitu dia kena maujudan dan zaid ala zat kena ma'ani saja. Nak menolak kata ma'ani saja sifat tu dengan makna ismi ke apa? Ma laisa zatan, ma laisa bi mausufin. Tahu tak? Dah. Patilah payas duku. Maka bila gitu barulah melekat. Satu payas duku tu mana nak royak bila itlaq sifat masuk habis pak perkara. Itlaq dengan makna ismi tadi dia kata ma laisa zatan. Tak ada cakap nak ismi tak ismi nak wi faham kata nak wi faham kata itlaq sifat tu dulu. Di situ bila musannaf nak royak bila musannaf kata wajib kita mengaji sifat 20. Apa murad dengan sifat itlaq sifat situ? Dia tak kata sifat tu zat. Iaitu umum, masuk habis sifat ma'ani, sifat salbi, sifat salbiah, sifat maknawiyah masuk ke semua. Pasal apa boleh kata gitu? Kerana apa boleh kata gitu? Kerana makna ismi, sifat makna ismi. Tu tak betul. Tak betul ni orang pagi tu dia nak syarah kalam musannaf. Inilah dia kata tengok. Maksud dengar. Bukan murak dengan kata 20 sifat, murak dengan sifat itu ialah benda yang ada kalaulah murak begitu. Kalau murak kena kata maka nama maujudan, kena kebab ada ma'ani. Karena tentulah adalah ia sifat ni kena kepada sifat ma'ani saja. Jadi wajib kita mengaji sifat ma'ani saja. 20 lah sifat ma'ani. Wajib kita mengaji sifat ma'ani saja. Tu maksud dia. Sebab tu murak musannif bila kata 20 sifatan lebih umum. Lebih umum. Bila itulah lebih umum tu dalil kata bila kata sifat yang masuk habis. Kalau tak masuk habis musannif tak boleh kata itu 20 sifatan. Dia kena kata 20 wasfan wasifatan. Dia kena kata itu lagi lah. Dia tak boleh kata sifatan. Jadi kita kata wa illa nakum murak bisifat ma laisa zatan. Kerana nasi adalah ia adalah kita kata benda. Kerana tu domain statik mana? Kita kata sifat tu. Tak kita. Semuanya apa ni tanya kan apa ni jarak tu kan masuk tak masuk. Ismi tu apa kena mengenal dengan mabda' tu. Mana mabda'? Masalah kena mabda'. Ni mabda' ni kerana ulama ahli sunnah dia menyabitkan sifat ismi. Itu dia panggil dia mabda'nya. Tapi dia kata bila kata murad. Mana kalam tu ada mabda'? Ni kerana kaedah umum. Kaedah umum. Habis mana dari kitab kita ni ada tak sebut mabda'? Mabda' tu kita tengok malakah dulu. Malakah mana? Tak apa hak tu dia panggil istilah kecek tak apa, tapi nak kaedah umum dulu ada dia isbat kedak kata humi. Humi dia nak panggil ke apa? Ikut nak panggil lah hak tu, panggil mabda' tak apa. Malakah dia panggil istilah tak apa.
malakah bukan sebagaimana kata benda ni kau tua kau kemah dah. Kau bijak. Malakah dia ada dua pula. Ada malakah dia panggil sifat rasikhah, hak tetap mari siap dah. Kita beranak hitam kita sifat malakah bukan duk kau hitam kita beranak. Kita beranak tu hitam kau hitam dak beranak tu hitam je letak pun dia panggil malakah. Kalau kata mula-mula pandai menulis, bila kau lama-lama kau pandai jadi tetap, baru jadi malakah. Tak tetap tak jadi malakah, dia panggil hal. Itu malakah dia pecah dua. Kita pergi perhesa tak kena. Yang malakah ada dua. Dalam makulat pun khilaf dua. Iaitu boleh ke tak disandarkan ipas apa? Boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Satu kaulnya kata dia tu tertentu untuk mukhtasatun bizat bil makhluk. Tapi kamu berasa gini ni apa? Dia payah ni sebab dia kita pun habis dulu macam kita nak faham hak itu dulu. Situ dulu. Pelesar dulu hak tu. Kalau tidak dia tarik tu tak lesar. Kalau khilaf kita berkata kita turut ke kalau khilaf. Kalau khilaf pasal apa kita duk mati pain kata salah. Jadi gini. Bagi kita bukan murak macam baba tadi. Sebab tu lah. Tak apa tapi dasarkan macam baba tanya kana tadi tu. Jadi gini sebenarnya hak kita. Jadi hak baba kata kita sebenarnya apabila istilah dia kena pada ma'ani saja. Nak mengeluarkan isyru nasifatan kena ma'ani, dia makna ismi. Apa makna ismi? Malaisa zatan maka payah setuku. Lebih umum sifat. Tak kena pada ma'ani saja. Di sini yang sebab gini. dia kata situ. Apa? Jauharat Tauhid. Mana kata istilahan kena pada nak tanya Ustaz Din. Makna bila kata sifat ismi, sifat dengan makna ismi ni umum. Malaisa zatan. Asal kau bukan zat dia panggil kalam ismi. Dia panggil sifat ismi, dia panggil apa? Dia panggil sifat semua. Dia panggil ismi, gapo ismi tu waktu kita. Malaisa bimausufin atau malaisa zatan. Apabila malaisa zatan umum lah. Nafsiyah, salbiyah. Tak betul. Okay, kenapa faham sini dulu? Kenapa faham sini? Ismi tu yang ambil mana? Ismi gulawe dia apa? Dik dia apa? Ya kenapa faham situ? Dia awak mari tu kan malaisa zatan. Malaisa zatan betul-betul asyruna sifatan. Betul ismi ni maqama bi mausufin bukan dia kata malaisa zatan. La makan la murad. Dia kata la murad bi qaulihi ni la muradu bi sifat allati bi sifati allati fi qaulihi 20 sifatan. Tu dia kena tahu situ. Jangan kata tidak kena pada makna umum kan. Satulah kata umum tu sifat mana umum tu. Nak mengumumkan sifat dengan makna ismi. Apa dia orang itu? Malaisa zatan. Apabila malaisa zatan umum. Ke mana dia kata murad dengan ismi situ? Tak ada situ. Sinilah. Sini dia royak khusus hak lain. Hak khusus. Sini dia nak royak betul dik. Pasal tu dia panggil tadi hak ya gini. Tak apa. Ismi makna maksud din bina sifat ismi iaitu malaisa zatan. Tu murad dengan ismi. Lepas tu gulawe ismi dia apa? Gulawe ismi dia tadi makana maujudan. Lepas tu gulawe ismi dia tu apa? Maujudan fi qadik wa zaidan ala za. Waktu tu kena khusus. Kena qasiran ala ma'ani. Jadi malaisa zatan bukan lawe dia. Waktu masuk bukan lawe waktu. Iyalah. Masuk lagi. Murad ulama bila dia itlaq ismi tu dia nak ada hak aksam dia tu apa? Aksam bagi tu maksud tu. Aksam bagi ismi tu apa? Bila bagi zat ya ada aksam dia ada sifat. Bila sifat ni ada berapa aksam. Bila kata ismi gulawe dia seperti isim. Gulawe dia fa'il dan harah. Bila kata isim gulawe dia fa'il dan harah. Bila hadis sahih gulawe dia hadis dhaif. Tu dia panggil aksamul hadis, aksam dia. Bila kata sifat dengan makna ismi, apa aksam dia? Sampai dia kata murad dengan makna ismi, ada gulawe dia. Gulawe dia gapo? Kita kena tahu situ. Gulawe dia masdari. Ismi gulawe masdari. Apa makna ismi? Ismi dia ambil daripada ismun. Apa isim? Bukan masdar. Dia panggil isim masdar. Isim masdar lain. Ada. Apa beza isim masdar dengan masdar? Ada. Beza mana isim masdar dengan masdar? Dia menunjuk isim masdar menunjuk atas hadas biwasitatil masdar.
Kalau masdar dia menunjuk atas hadas dengan sendirinya. Itu pada istilah nahwu. Istilah nahwu ada berapa isim masdar? Jadi gini. Itu satu. Oleh itulah di sini dia murad hak mana? Dia murad hak mana? Isim masdar dia ada dua. Bertanya syuzuruz zahab. Dia ada dua. Ada satu lagi kena kepada benda, ain dia panggil. Sifat merah, hitam. Itu dia panggil ismi. Pasal satu murad kata sifat ismi, sifat dengan mana ismi maqama bi mausufin, yakni sifatun maujudatun bi mausufin, sifat yang ada di zat tu ismi. Sebab gula dia masdari ni amrun i'tibari, bukan sifat hak mana ta'alluq tu murad dia. Tu panggil bila kata ismi bukan kata malaisa zatan, bukan. Ismi iaitu sifat ismi wasfun ismiyun, iaitu sifatun maujudun qaimun bi mausufin, tu murad dengan ismi. Habis itulah ulama dia bagi tu sifat, semua sifat ma'ani ada dua ni. Tiap bila sifat ma'ani ada dua, ada makna ismi, ada makna masdari. Mana ismi masdari, iradah yang ada dua, arada yuridu iradatan. Iradatan makna masdari, makna kehendak. Lepas tu kalau makna ismi apa? Ismi tu panggil isim masdar. Nak panggil, nak ada kehendak tu, ada benda yang boleh dia nak beri, ada upaya nak boleh kehendak. Tu dia panggil mabda. Mabda itulah ialah ambil faham daripada hak ulama ahli sunnah, keadaan ahli sunnah dia panggil sifat ismi. Tu dia panggil ismi tu sebab ilmu ada ismi. Dia ada dua makna kan? Dia ada dua makna. Ilmu dengan makna masdari, makna tahu, makna mengetahui. Ilmu dengan makna ismi, ni punca je bagi dua. Ismi dengan makna pengetahuan. Basar ada ismi, iaitu basar. Ni ada khilaf di dalam bahasa. Ada basar dengan makna ismi ke tak ada? Ya. Kalau turut hak saya terima daripada almarhum ayah dia, basar tak ada makna ismi, dia kata. Tak ada makna ismi. Sebab basara ya busuru ada hak ya tak ada makna melihat. Kena mutaaddi dengan rahja. Basara bihi ya kena mutaaddi dengan rahja. Hak ada makna masdari dia kena ibsar. Tu dalil kata masdari tu amrun i'tibari, bukan benar ada. Ismi tu benar ada. Basar kena pada pelihat. Basar ialah pelihat, itu makna ismi. Fatwa ulama ahli sunnah nak ismi basar dengan mana pelihat. Bila basar dengan mana melihat, ia tak kata basar, ia tak ibsar. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Ia tak kata fahum la yabsurun dah. Absara yubsiru ibsaran. Ibsar makna melihat. La yubsirun tidak melihat. Kalau kata la yabsurun, tak ada sifat pelihat. Tu mana tu maksud ismi sini, bukan kata malaisa bizati malaisa zatan, tak betul. Tak kena, memang tak betul, tak kena dengan istilah. Tak betul sikit abok. Sekarang makna masdar kan ni. Masdar tu dia dari segi lugah apa dia? Yang menunjuk pada apa? Di segi lugah masdar ialah al-fi'lu. Mana? Ya hadas. Atasnya cepat darbun. Dia panggil masdar, makna pukul. Dia amrun i'tibari, orang panggil benda kita reti di benda lain. Okey, dia sifat dah. Sifat lah, tapi sifat ada ke tak? Masdar ni sifat ni ada ke tak? Ibsar ni ada ke tak? Dia tahu. Gini, dia kita kata fahuwa basirun dah. Basirun. Basir, dia tak ada basir, dia tak ada. Basirun. Jadi apabila basirun, dia ada satu wasfu masdar, iaitu basar. Bahasa tu masdar. Bahasa tu ismi. Dia tanya tu. Masdar tu gapo? Masdar tu gapo? Badalla ala hadas. Masdar. Masdar. Isim masdar tu gapo? Dia tanya mawadil hadas. Gini. Tadi. Jadi masdar dengan isim masdar dia sama ya. Dah sama ke apa? Ya, menunjuk atas ahdas. Ya. Cumanya beza madah dia, beza fa'il dengan huruf masdar ya. Kadang-kadang dia bina dia. Ya, tak apa. Tapi tu nak tahu. Tapi dia tu hadas. Apa hadas ni? Kedua-dua tu hadas. Tapi murad hadas ni? Murad dengan isim masdar tu ada berapa? Nak tahu dia gini. Hadas dulu. Walau isim masdar ada berapa, menunjuk atas hadas. Isim masdar menunjuk atas hadas. Apa dia hadas? Tak apa. Sini. Ada tu.
Jadi hadas ni makna qaim bi ghairi. Itu ya. Jadi apabila makna qaim bi ghairi, sifat tu di anna sifat yalah yadullu ala maknan wazatin ataupun di anna sifat tadullu ala hadas wa sahibi. Tahu tak? Jadi hadas itulah sifat. Kita kata mana ismi perkata, mana mana ismi perkata, mana masdar tu lain. Sebenarnya bukan dia so lah kalau pada ma'ani. Pada ma'ani kalau lagu ni itu hadas tu al-qaim, al-makna qaim bi ghairi. Itu kalau Ustaz Ding nak kritik semua, nak punggah semua, bukan nak royak murak ulama lagu tu, bukan nak murak ahli sunnah wal jamaah dah. Hak tu lah pergi atas ahli sunnah pergi gitulah dia kata makna qaim tu kena pada masdar dah. Masdar tu kena pada berkata-kata dah. Hak tu lah sifat. Mana kita tengok gapo dia hadas tu gapo. Cuba tengok ada tak kita syuzu Zahab. Apa? Ni tak dia masuk tajuk lagi. Masuk tajuk. Tak makan. Patutlah mana ismi tadi bukan mana perkata. Dah, dia nak cara hasifah. Kita tak masuk perkata lagi tu. Botan nak kata lagi. Dah kita nak bahas dan daninya. Gini ni. Nanti amun nak ikat balik. Kita nak bahasnya Ustaz Din kata orang-orang yang Ustaz Din sebut nama tadi, mereka telah menyalahi kaedah ahli sunnah jemaah 100%. Dah. Kita ikat situ dulu. Jadi hak ni kita nak royak. Natijah hak dia kemungkinan tak betul. Tapi kita nak kata apakah mereka lari daripada kaedah? Natijah kita kata mungkin pada pun. Pada tu tak betul, hak ni tak betul. Tapi apakah lari daripada kaedah atau tidak? Situ dulu Ustaz Din dah kita ukar. Jadi Ustaz Din masih berpegang bahawa mereka ni menyalahi kaedah 100%. Dah, kerana tu gitu tu apa. Duduk situ dulu. Nak betul ni sah. Tak apa susah. Nak betul makna masdar dengan makna ismi tu dulu. Silap sebab dia silap faham sini ya gitu kata. Masdar mana ismi bagi apa ke apa? Masdar. Mana masdari dengan mana ismi ni hak tulah ke dak? Hak lain-lain. Hak lain-lain. Ismi mana ke apa? Hak ismi kena kepada sifat hak ada. Sifat hak ada. Ismi. Ambil mana kata ismi tu kata sifat yang wujud. Sifat hak wujud di kerana tengok ni. Ulama panggil sifat ma'ani yang dikandaki dengan sifat iaitu bil makna alismi. Tu dia kata. Mana situ dia apa ni sifat mutlak. Dia tak masuk bukan kata ma'ani. Tak. Sebab dia kata munazzahan an diddin ni dia ma'ani dia. Hak ni hak murad syarah. Dia nak umum situ. Dia sekarang dia nak umum ni apa? Dia tidak masuk lagi ma'ani bawah. Sekali dia mula dia kecek sifat salbiah. Ada dia kecek salbiah, dia pilih beberapa perkara kok tak ada apa dia umum lagi. Okey. Jadi dia umum bukan kena ma'ani saja. Dah. Sebab dia kata tak apa nanti sikit. Ya gini. Tak apa. Jadi muraknya hadas makna masdari itu di sisi din dengan makna ismi hak tulah ke hak lain? Hak makna ismi. Makna ismi dengan makna masdari hak tulah ke hak lain? Gini. Sifat dengan makna ismi dengan makna masdari hak tulah ke hak lain? Jadi masalahnya kita faham sini. Tak apalah. Kita faham di sisi din bukan dengan makna sifat dengan makna ismi hak tu malai sazatan. Hak tulah ke hak lain dua tu. Sifat dengan makna ismi. Lainnya pasal dia kata masdar tu lain. Tu lah. Apabila kata hak lain kan dia kata apa ni masdar dengan makna ismi masdar tu hak tulah. Masdar dengan ismi masdar dia makna tulah. Kau makna tulah kalau dia tak kata tu dia tak dalam. Dia atas hadas tu tulah. Bukan kita kata sama. Patut nak tulis benda tak apa nak bercerah. Makna isim masdar tu saya tanya tadi ada berapa? Di siding kata ada berapa isim masdar? Mana sama ya dengan masdar? Tak ya gini. Isim masdar ada dua ke? Tak, betul tak. Tapi dia menunjuk atas apa? Betul dia kena tahu hak mana tu. Isim masdar hak mana? Tanya isim masdar hak mana menunjuk atas apa?
Tanya isim masdar hak sama dengan masdar ke isim masdar hak sama lagi? Kalam tu kita pergi kalam. Tak ada kalam lagi. Di sini dulu. Ha. Ni mari nak baca. Berapa baca hak ni? Ha? Berapa baca? Isim masdar, dia tajuk dia adalah isim masdar. Wa aqulu at-tasi' ismul masdar. Ismul masdar. Wa huwa yutlaqu ala thalathati umurin. Tu isim masdar dia itlaq di atas 3 perkara. Satunya ahaduha ma ya'malu ittifaqan. Isim masdar hak beramal dengan ittifaq. Wa huwa ma budi'a bi mim zaidatin. Tu satu. Dia panggil isim masdar. Kemudian dia bila pula wasani ma la ya'malu ittifaqan. Tidak faham. Tak beramal ittifaqan ma wa huwa ma kana min asma'il ahdath. Masdar hak nama bagi hadas. Alaman. Dia tu sudah jadi isi alam ka subhana alaman litasbah wa fajari wa hamadi alamain lil fajarah wal mahmadah. Wa thalith ma khutulifa fi i'malihi wa huwa ma kana isman li ghairil hadath. Ada tu isim masdar. Hak ni hak kandak ulama kalam, ulama usuluddin. Ma kana isman li ghairil hadath. Hak ni dia kata sifat bermakna al-ismi. Fastu'mila lahu, maka dipakaikan isim masdar tu lahu baginya li ghairil hadath. Kal kalam. Ya misal ada kal kalam. Kalam isim masdar. Fa innahu fil asli, maka sesungguhnya kalam pada asalnya ismul lil malfuzi bih. Minal kalimat. Kena pada hak kita duk tutur suara, hak kita duk tubik tu. Suara tubik tu dia panggil bukan hadas tu. Hatu dia panggil isim masdar. Dia panggil. Hatu dia panggil isim masdar. Jadi sebenarnya dah. Itu nak isim masdar benar ada tak tu? Suara kita tu al-malfuzi bih. Jadi kalam tu ada tak? Kalam ni sebablah kita nak tahu kalam ni dia pada itlaq lurah. Jangan kalam lagi, cari isim masdar dulu. Cari isim masdar tu. Jadi isim masdar ni dah. Baik. Isim masdar tu kita kata dia menunjuk atas hadas betul. Kalam tu. Hak tu ya satu daripada isim masdar. Hak murah ulama usuluddin murah. Kita nak kalam tu. Hak kalam pun ya ada dua juga. Kalam tu jadi naknya di sini kalam tu isim masdar dia menunjuk atas apa? Kalam. Kalam kalau hak isim masdar, kalam isim masdar. Ya. Masdar takallum. Ya. Dia kalam tu dia gini, ada kalam murad dia dengan makna hak makna asli isim masdar. Ada kalam murad dengan makna masdar. Habis tu dia kena cek, jangan kata semata-mata kalam tu kena pada masdar semata, tak betul. Kena pada isim masdar semata, tak betul. Kalam dengan makna apa? Qaum. Kalam ada kalam dengan makna isim masdar. Isim masdar kalam. Ada kalam murad dengan makna masdar. Masdar berkata-kata. Kalau kalam dengan makna masdar, ia panggil kalam dengan makna taklim. Nama dia. Taklim, takallum sama dia panggil. Walau macam mana pun itu dia panggil masdar. Adapun kalam dengan mana malfuzu bih, dengan mana isim masdar tu al-malfuzu bih, tu hak asal dia. Kalam dengan mana al-malfuzu bih tu kita kata hak tu bukan mana asal. Kilah ulama. Hak tu dia kata, hak lek kita kata. Ini fa innahu fil asli. Kalau dah lek kita kata. Dia ni sebab itulah kena tahu itlaq kalam ni dia kena ada dua. Kena pada kalam nafsi, kena pada kalam malfuz. Bukan kena pada kalam malfuz saja. Hot tu dia panggil pergi pada istilah dah. Dia kata jalan lah. Ni nahu ke? Ya. Babu baca nahu, kita baca nahu juga. Jadi gini. Sebenarnya kalam tu benar dua. Iaitu takallum satu atau taklim. Taklim dia panggil kita memperdengarkan orang lain. Takallum berkata-kata. Jadi kalam dengan mana ismi. Bukan dengan mana isim masdar. Dah. Kalau dengan isim masdar tu dia panggil ismi tu. Hak tu dia panggil ismi tu. Jadi gitu. Dan kalam ni dia panggil dia mempunyai makna ahdas. Satu.
Dah. Tak apa nak tengok dengan makna masdar. Takallum. Tapi kedua tu dia Soal lagi. Tak Nabi, kita cara dua tu. Mana dua? Satu kalam dengan makna? Kalam dengan makna kita kata makna isim masdar. Gapo satu kalam isim masdar? Bahasa Melayu kata gapo? Iaitu bahasa Arab kata apa tu? Jadi kalam tu dia yutlaqul lughah 'ala al-khatti wa isyarah wa ma yufhamu min hali syai'. Satu. Wa itlaqu 'ala hadhihi majaz. Wa 'ala at-taklif alladhi huwa masdar. Dua tu baru kata. Tahu tak? Tengok kalam ni, tengok. Kalam tu yutlaqul lughatan 'ala khatti wal isyarah wa ma yufhamu min hali syai'. Ni dari kitab Hamhul Hawami' li Suyuti. Pembahagian kalam. Kita nak cara hadat tu, kita kena cara habak. Ya, yang mesti dah. Jadi kalam ni yutlaqul lughatan 'ala khatti satu. Wal isyarah wa ma yufhamu min hali syai'. Panggil lisanul hal. Wa itlaquhu ala hadhi salah majaz. Wa 'ala taklim dua pula. Yutlaqu 'ala taklim lughatan 'ala taklim. Masdar alladhi huwa masdar. Wa fi kalami ba'dhum ma yaqtadi anna itlaqahu 'ala hadha haqiqatun. Ba'di bila. Satu lagi 'ala ma fi nafsi minal ma'ani allati yu'abbaru anha. Wa 'ala lafzil murakkab afada amlam. Ni hal lain pula. Jadi kalam tu dengan makna ma fi nafsi pun ada. Kalam dengan takallum masdar ada juga. Kalam dengan makna lughah ada khatti wal isyarah wa ma yufham min hali ada juga. Jadi gitu. Jadi hak mana? Hak ismi hak mana? Hak isim masdar hak mana? Jadi isim kalam masdar dengan isim masdar. Isim masdar dia nak atas hadas dah. Jadi isim masdar nak ada hadas iaitu hak kalam tu mafi nafsi. Tak mana hak dia kata isim masdar itu mana? Hak dalam isim masdar. Hak tempat lain. Saat ni dia kata wa 'alal lafzil murakkab tu kena ke apa? Kalam apa situ? Tu kena kalam pada ni lah. Kalam apa? Kalam masdari ke? Lafzi. Tak kalam masdari ke, kalam ismi ke, kalam apa tu? Jadi wa taklim tu lah huwa masdar. Lepas tu al-lafzil murakkab. Jadi wa fi kalam bal yaqtadi itlaqu ala haqiqah wa ala ma fi nafsi. Ma fi nafsi wa ala lafzi murakkab afada amlam yuf. Lepas tu panggil kalam makna masdari ke apa tu? Hak mana? Ala lafzil murakkab apa ada amlam? Kata masdari hak taklim. Apa hak ni? Hak al-lafzil murakkab. Al-lafzi murakkab. Hak tu panggil lafzi murakkab tu. Hak tu lain. Tiga benda. Tu kalam ke apa hak tu? Hak tu dia panggil masdar ke, isim masdar ke, kau tak panggil perkara hak tu. Hak tu kalam dengan mana lafzi murakkab ni. Kalam juga kata lughah ala qad wa isyarah wa ma yufhamu min hal ala hadza majaz wa ala taklif. Satu wa ala ma fi nafsi. Kalam dia ada dua ya. Cuma lain tu ma sadak bagi rapat. Dia dari hati. Patut lah kalian lisan ni. Patut lah isyarat gabungan semua tu masuk dak bagi rapat. Dia nak umum. Itulah. Pasal itulah kalam dia ada dua asal. Betul kena faham situ. Kalam dia ada dua. Satu dia panggil al-malfuzu bih. Al-murakkab hak ni tu, al-lafzul murakkab hak ni tu. Dia panggil al-malfuzu bih. Lepas tu ma fi nafsi. Tu. Dua tu asal. Lepas tu hak mana hak masdar? Hak mana masdar? Kalau kalam kedua tu taklif. Tak ada taklim tu bukan lah. Sebab kalam dua hak tu wa ala taklim. Itulah kama dia hak dia kata tadi kan. Dia kira kata dia nak beza di antara masdari dengan ismi, nak beza situ. Dia kata kalau lah makna ismi tak kira kalam tak kalam kita umum. Ma laisa zatan tu demit mana tu kata kalau ismi ma laisa zatan
Sebab ismi sini jaga lawan masdar. Kalau kata ma laisa zatan masuk masdar, masdari pun ma laisa zatan. Yalah kalau tidak. Sebab tidak ya tak ada kena kait lal masdari. Yalah. Mana ismi di sini murad ulama usuluddin muradnya ismi tu gapo dia? Sifat ismi, sifat bermakna alismi tu apa dia? Itulah ma laisa zatan umum. Tak kena kalau umum gitu tak kena. Apa pasalnya kalau sebab tak ada tak kalau umum jadi masuk kata al-masdari. Bila kata umum ma laisa zatan masdari pun masuk tu juga. Tak ada arti kata al-murad bil wasfi itu ialah al-makna al-ismi lal masdari. Tak kena buat mari dah lah. Buat mari apa lal masdari kalau dia buat mari apa ni ismi itu ma qama bi mausuf ni. Jadi tu murad mausuf ni umum. Sifat apa ni wujudi qiyam, sifat yang salbi pun qiyam juga. Kalau qiyam pada salbi ataupun maknawiyah, dia qiyam tidak hakiki. Dia qiyam apa ni sifat wujudi ni qiyam yang hakiki. Jadi bila kata apa bi mausuf, mana yang qiyam pada mausuf maknanya sifat wujudi. Ya, itu takrif masuk. Jadi dia nak ayatnya tak tidak masuk lal masdari sini supaya jangan supaya umum, sebab dia kata mutlaqan. Nak semua sifat tu tak ada dik. Jadi apabila begitu dia nak maqama bi mausuf. Maqama bi mausuf terbenar dua. Maqama bi mausuf hakiki kena wujudi. Maqama bi mausuf tidak hakiki kena sifat maknawiyah salbiyah. Dia qiyam dua-dua qiyam dah. Dia ni hak tu hak kita nak surah ya nampak faham lah kau hak lagu tu. Tapi murad musannaf tu gapo dia? Murad ulama ahli sunnah tu gapo dia? Tu situ. Boleh dia kata lal masdari alismi. Kita faham makna alismi. Ulama dia bagi dua, sifat ada makna ismi, ada makna masdari. Tu beza situ. Bila kata sifat qudrat ada dua makna. Ada makna ismi, apa qudrat makna ismi, basar makna ismi tu apa dia, apa basar makna masdari. Situ ahli sunnah. Hak tepat ahli sunnah nak isbatkan. Beza mana? Kita ambil satu basar hak makna ismi. Apa makna basar makna ismi, basar makna masdari, apa makna? Ni kaedah. Basar hak makna ismi. Tu dia sebut basar ismi ni mana apa tu? Basar ismi sama ismi ni. Jadi kita nak tengok. Mana bawa kita ni apa? Ni bukan ni pekah. Mana itu demi yang. Jadi kita tengok ibarat dia bau je lah kita saja. Tak ada. Ada demi yang ni. Boleh. Dia serupa tu. Ada. Tak ada buku. Kita buat dulu. Tantang. Masa dengar ni tu tak dalam. Masa dalam. Masa kan. Tak pernah nama kami ni. Ya. Ya. Tengok. Kau sen. Kita nak pergi pukul berapa? Tak saya nak tidur pukul berapa? Dan sana lain pula.
Ada di muka 84. Iradatuhu bimakna al-ismiyyi as-sabiqi wa qad tusta'malu fil ma'na al-masdariyyi. Muka 84. Qauluhu iradatuhu. Satu muka 90. Qauluhu iradatuhu. Di mana ismi sabi? Maka tusta'malu fi ma'na masdar. Mana ada beza? Wa huwa ta'alluquha wa ta'fiquha. Wal haqqu annahu la dalila ala ma'nan tanjizi had. Karena irada ada dua makna. Bila kata iradatuhu ai bil makna al-ismi. Gini. Mana irada ada makna ismi. Ada irada pakai makna masdari. Ada makna masdari. Pak irada makna ismi itu gapo? Arada yuridu iradatan. Jadi sebenarnya gini. Jadi dengan makna masdar atau dengan makna ismi. Jadi makna ismi itu konotnya arada yuri itu mana ismi ke bagi bapa ke apa? Apalah nak tahu yang mana ismi apa dah ya ada tadi. Sifat semua dia bagi dua, sifat ma'ani itu dia bagi dua. Ismi ke apa? Ismi ni isim masdar. Yang ambil pada isim masdar iaitu iradah dengan mana perkahna. Dak iradah ni mana ismi mana hak ismi hak isim masdar. Bukan makna masdari sampai ya tahu waqt tusta'malu fil makna al-masdari itu ismi gua lawan masdar. Isim masdar dia panggil. Isim masdar. Gapo isim masdar bagi arada? Ada mana ismi isim masdar tu? Tak apa, hak tu. Ya nak faham dah. Kalau duduk situ lagi mana jauh lagi dah. Sebab apa? Panggil arada yuridu iradatan tu ya satu masdar gitu. Kalau isim masdar dianya kalau kata rada yarudu iradatan apa arada yuridu radatan muradatan baru panggil murad no panggil isim masdar. Dia panggil tambah mim, dia panggil murad, dia panggil isim masdar. Itu dia panggil isim masdar satu daripada isim masdar. Ya ada lagi isim masdar seperti kata fajari. Fajari subhanallah itu isim masdar subhana. Jadi apa tu ni dia ada arada yuri. Tak ada apa ni. Tak apalah tu penik kitab ni yang nak agana murad mana ismi tiga apa dia. Jadi mana murad ismi kan? Kata hak tadi. Hak mana? Hak kata lebih umum. Tak apalah iradah mana ismi gapo hak iradah khusus kita ambil iradah dulu dengan mana ismi. Asabik. Muka berapa lagi puas? Muka 94. Macam lagi. Kalau tegar lagi, kalau dia tak tegar lagi. Kita pergi soal lah. Benda tu lah tapi disebut banyak kali. Makan dulu. Lepas kita tak makan mana ni? Kajian ni tak boleh makan. Lepas makan dulu. Ni tak masuk dalam buku lagi Ustaz. Pas sudah. Tak. Ni kata tadi 7 hari di mana? Yang di mana? Apa day lah 3 hari 3 malam lah kan. 3 malam. Apa dia 3 hari? 3 malam. Apa day lah kan. Apa
Ni Budi budi sekian. Kalau budi sekian. Mari abang ni dengan apa Zain Balo naik motosikal. Di atas bukit Budo nak mari dengar. Bukit Budo ni kawasan merah-merah lah. Rita bukit tu mari dengar. Buah bezeng kau berapa bandar tu. Tapi dia duduk baba itu. Dia duduk belah baba beli. Okey itu. Baba ni dia. Anak dak Apa jenis sang ya dia. Ada baba di bandar lah. Untuk gurunya abang awal keris lah. Dia kata dia kena kena untuk guru lagi. Ni tak pergi muda. Temuh dia jing. Dia temuh mana Bukit Buda daripada Bala. Jing tu. Dekat Baba Meh. Oh jauh lagi naik. Dah ni dah. Dah kita ratus. Oh jauh lagi. Pak kena ke Pulau Meh tu kan. Semua ya. Sudah dah. Mana? Minta air sikit dia. No. Masuk. Botan agaknya babo kena ayat lalu ke Ustaz Ding muka 94 bayar boleh tengok muka balas lalunya muka berapa lagi benda yang sama dibicarakan tu baru jelas. Jangan duduk dekat situ saja. Jadi hak dia kata sabit. 90 sekali lagi Ustaz Ding. Lapat amron. Nafsiyah. Jadi mana amron ini syekh maknanya sabit. Kata iradatu huna di makna ismi sabit wa qasdu takmal fi mana makan. As-sabit Mana sabit? muka 75. 75 sabit. Itu makna murad dia as-sabit muka 75. Mana di mana? Muka hak sifat tu tadi lah. Situ lah. Tu mana as-sabit dia sebut tak ada. Dulu pada ni situ ya sebut al-ismi. Tadi. Wa yarat iradan ai fa dapat amron nafsa. Dia silap faham kata isim masdar tu so tu pak dia silap faham. Dia silap faham tu ya isim masdar dia banyak. Tak isim masdar memang banyak. Tak Pak dia faham isim masdar supaya masdar tak kena. Ya so satu daripadanya. kalam ni dia menunjuk atas. Kalam tu sendiri menunjuk atas. Dan kita nak kira kaedah ahli sunnah tadi ismi tu. Ismi tu dia panggil isim masdar. Cuba tafsir iradat mana ismi itu lagu mana, iradat mana masdari itu lagu mana. Kalau lebih jelas lagi muka surat berapa? 90. Muka surat setelah tengok muka 90 lebih itu tu. Jadi bagi babo ismi itu isim masdar. Iaitu sifatung tak iradah. Tak kira iradah tak iradah pun ya isim masdar ya ada makna ismi, ada makna masdari semua. Tiap-tiap sifat makni ya ada dua makna. Makna al-ismi, makna masdari. Ismi masdari. Isim ismi itu isim masdar. Isim masdar. Jadi isim masdar dengan masdar beza. Ya beza. Ya ada boleh pakai makna tu lah. Ya ada pakai makna tu lah. Isim masdar dengan masdar pakai makna tu lah. Itu hak beramal. Seperti kita kata a'ta yu'ti i'ta'an tu dia panggil masdar. A'ta yu'ti i'ta'an tu isim masdar dia panggil. Tu a'ta dia panggil isim masdar. Sebab tu aradan. Aradan. Itu satu. Hak ni istilah ulama usuluddin ni kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah dia panggil. Ya isim masdar hak lain lagi tu seperti sebab itulah sebenarnya masdar. Seperti thawab, betul. Thawab ni orang panggil isim masdar. Apa isim masdar thawab? Iaitu
ma yusabu. Ma yusabu apa? Ma yusabu bihil ummal. Duit hak kita dak gaji orang dak upah orang tu je panggil isim masdar je. Tu isim masdar benar ada. Isim masdar ni kena benar ada. Bukan kata hadas saja. Murad ulama usuluddin sini isim masdar iaitu kena pada supaya tawab, supaya kalam tu. Kalam kena pada al-malfuzu bih benar ada. Kalau gitu iradah dengan makna ismi satu sifat hak ada pada zat. Pasal tu panggil sifat ma'ani. Hak tu je panggil iradah dengan makna al-ismi. Kalam yang lepas tu yang murad tengok 90 lalu. Tengok 90 lalu tadi. 90. Baris yang 3 balik bawah. Tu murad dengan makna ismi lalu dah. Murad istilah ulama usuluddin lalu dah. Mana ismi? 90. 3 baris dari bawah. Baris 3 sebelah bawah. Yang ni di mana masdar? Idrak. Adraka yudri. Amma bi mana ismi al-murad sabiq wa sifatun qadimatun. Abi ambon ni. Lupakan sifatun qadimatun pada orang-orang ni kita pakai. Jadi kita macam-macam. Jadi bi mana masdar idrak. Idrak ni sifat tu. Sifat ya pula dibahas bisa nanti itu ini untuknya aulai salah bisa nanti macam gua ni banyak dengan bini. Berapa? Disuruh telan biji sekali kita tak telan. Berapa yang telan? Tak tahu dia kata. Telan habis tak apa. Kan buat kulit saya kata baik mata kulit sekali. Ya, bukan. Kalau dulu tu. Bukan tak sing. Kalau dulu. Cepatnya. Bukan. Berok putih pagi. Ojo. Bubajo tu. Cari kita ya sifat kalam abdas mana kasih kita tak nampak itu saya kita bukti kita 10.45 ni. Jadi gini dulu tak apa. Bukan gini. Baba tu banyak dulu. Gini. Baba gapo lagi hak baba nak itu dah. Ustaz Din pun boleh murajaah apa tu kita insya-Allah kita jumpa pula. Dalam semangat. Ya. Nak tengok kebenaran ya, tak ada ke dia. Itu pun kita tak boleh faham wa qauluhu wal idrak yakni bil makna masdari. Bila kata idrak dengan makna masdar tak boleh faham lagu tu. Idrak di sini hak musannif kata wal idraku tamassala haqiqatul mudrak indal mudrik ayushahiduha bima bihi yudrik. Idrak hak di situ. Habis tu dia kait yakni idrak di sini ni tanda ia syarah dengan idrak tu bil makna masdari, dia kandak dengan makna masdar. Makna idrak makna mendapat, itu panggil masdari. Amma bil makna al-ismi, adapun idrak dengan makna isim masdar. Al muradu bihi sabiqan fa huwa sifatun qadimatun zaidatun. Ada sifat yang qadim, yang lebih, yang ada, yang
Yang ada tu panggil sifat ma'ani. Hak tu di sisi Maturidi dia tambahkan sifat idrak. Idrak hak tu bukan orang panggil sifat ma'ani. Ada pun wal idrak makna tamassulu haqiqatil mudrak tu. Ini apa panggil idrak dengan makna masdari. Atau dia bagi dua sifat idrak ada dua. Ada makna ismi. Bila makna ismi iaitu sifatun qadimatun zaidatun. Sifat yang zaidah, sifat yang maujudah tu. Kalau makna masdari iaitu digambar hakikat sesuatu di sisi mudrik. Panggil mendapat, tahu, reti, nampak gambar. Itu dia panggil idrak makna masdari. Tu panggil masdar, dia panggil hadas tu. Begitu juga iradat. Iradat dengan makna ismi, mabda' bagi kehendak. Kehendak tu panggil iradat dengan makna masdari. Arada yuridu, iza arada syai'an, apabila kehendak ia, berkehendak ia. Hal tu terjemah dengan berkehendak. Dia panggil dengan makna masdar. Dia panggil fi'il ialah istiqaq daripada masdar. Dia panggil kehendak. Itu makna masdari. Adapun bila kat istilah ulama usuluddin ahli sunnah wal jamaah, iradat ada dua makna. Satu makna masdari iaitu ta'alluqha. Dia kata ta'alluq dia kehendak nak buat tu taksis. Atau dia kata tadi kata ta'alluqha wa taksisuha tu. Itu dia panggil dengan makna masdari. Kehendak nak buat langit, menentu nak buat langit, aku nak buat langit. Tu itu dia panggil kehendak makna masdari. Bagi panggil berkehendak ataupun kehendak bahasa Melayu. Kamu dia kehendak hak makna ismi sifatun qadimatun zaidatun. Tu dia panggil iradat makna ismi. Lepas tu terjemah ke apa? Nak terjemah ke apa hak makna ismi? Boleh dua. Nak terjemah kehendak juga boleh, tapi kena hurai. Kalau terjemah makna berkehendak juga kena hurai. Berkehendak dengan mana sifatun wujudiyatun qaimatun. Kehendak juga, tapi bukan kehendak dengan makna menentu tu dah. Bukan kehendak dengan makna nak tu dah. Kira di segi bahasa Melayu, kita nak dalil bahasa Melayu, bahasa Melayu ada dua makna juga. Seperti kuasa. Melayu ada dua makna. Kuasa dengan makna gagah. Ada gagah nak buat satu-satu perkara, dia panggil kuasa. Yang kedua, kuasa dengan mana ada upaya nak buat satu-satu. Dia tu ada kuasa. Yang ni ada upaya nak buat. Pada dia tak guna lagu tu, dia nak beza. Dia kias dengan kata bahasa Melayu ada pelihat, pendengar. Hak ni orang Melayu bercakap. Tapi perkehendak orang Melayu tak bercakap. Perkuasa orang Melayu tak bercakap. Tapi bila dah di dalam lurah ada huruf form menunjuk di atas mabda', atas makna ismi tu, dia boh perkuasa, dia boh perkehendak. Kira bahasa Melayu tak ada lah. Tak ada huruf perkuasa, tak ada perkehendak. Mereka Melayu baru pemain. Dia tambah pula. Dia panggil hak tu dia panggil pada dia nak supaya nak royak murak dengan mana kudrat, mana ismi kena pada perkuasa. Kata-kata kuasa segera faham. Mutabadar bagi orang Melayu kata ta'alluq tu kena kepada gagah tu. Padahal bukan sifat ma'ani gagah. Dia panggil ta'alluq. Hak tu masdari. Hak tu panggil makna masdari. Amrun i'tibari. Tu sebab tu dia ada kitab ni dia jaga semua. Bila awak mari iradat, sini iradat makna apa? Makna ismi. Bila iradat sini makna apa? Makna masdari. Idrak sini makna apa? Makna ismi. Idrak sini makna apa? Makna masdari. Kerana dia nak beza situ. Idrak makna ismi, satu sifat pendapat yang dengan dialah Allah boleh mendapatkan bahawa rasa. Bukan dengan iradat, dengan kudrat. Ada sifat idrak suku dia. Sifat idrak ni panggil sifat pendapat, pencenderaan kalau hak kita. Allah tak boleh kata pencenderaan, mana pendapat. Itu ismi. Idrak mana ismi. Bila ada sifat pendapat itulah dia dapat bau, dia dapat rasa, garis masing. Allah tahu mana kata garis masing. Tahu dengan ilmu. Tapi dia dapat kata masing dengan sifat idrak dia. Sebab ada mabda'. Tu istilah ulama nak panggil apa nak royak. Dengan bahasa Arab dia panggil mabda' bagi idrak. Kok mana idrak mabda' idrak mabda' bagi idrak, yang idrak kalau lepas pada mabda' nama idrak dengan mana ismi. Mabda'ul idrak ya baik. Bukan idrak dengan mana masdari. Bukan mabda' tu hak mula-mula lepas tu jadi malakah. Jadi kalau lagi malakah bukan. Mabda' mana sumber. Mabda' supaya mabadi dia panggil sumber dia. Sumber nak kuasa mari mana? Mari di sifat kudrat.
tu panggil ismi. Itu kaedah ahli sunnah. Bila kaedah ahli sunnah begitulah, ulama ahli sunnah muhaqqiq, Dawani dan siapa pun dia mari sifat, bila sifat ma'ani dia ada dua makna ada. Makna ismi, makna masdari. Makna ismi, makna masdari. Dari situlah dia kata kalam tu ada makna ismi. Itulah pada yang kata berkata. Kira kaedah tu sebenarnya jadi hak pada tu tak tengah Dawani tak serupa itu. Ya, dia tak mesti serupa. Dia tak mesti serupa. Orang panggil bukan Dawani. Tak apa dah masalah tadi sama betul kaedah. Betul kaedah dia. Kaedah ahli sunnah. Ini kita cek semula. Ya jadi sebenarnya sebab tu kita kena tengok bab dia kalam. Ya. Kalam itu kena tengok bab dia. Jadi kalam mana ismi. Mana ada bab dia kalam mana ismi? Tak ada. Tengok pada bab kalam. Ada ke kalam dengan mana ismi? Ya gini dia. Jadi kalam ni apabila itulah. Ya tak mesti. Ya gini deh. Tak ada. Dia bukan kadang-kadang dia ada, dia kena nas, dia panggil hak dia nak nas. Kalau nak nas semua tu kadang-kadang kita tak siapa tak jumpa. Kadang di sana ada. Memang dia kada dia nak kita boleh cari. Kalau boleh cari, ada boleh cari, jumpa boleh jadi. Tapi cukup orang panggil dengan sorah betul-betul ulama berkata kata sifat ni, sifat ma'ani ada makna ismi, makna masdari. Bila ada sifat ma'ani ada 7, makna memang kalau ada makna ismi. Itu kaedah tak keluar daripada kaedah. Tak ada makna ismi. Dalam bab dia tu memang boleh jadi tak ada. Kalanya dua ya. Tak ada tu boleh jadi kita kata tak ada. Di sana boleh jadi ada. Gini apabila itlaq kalam, dia sebenar dua. Ya. Dalam ahli sunnah. Ya. Jadi itlaq kalam dari tu ahli sunnah tu lah nak tadi tu je klik situ. Jadi itlaq kalam dari ahli sunnah pada luar, dua ya pada luar. Iaitu ma fi nafsi, berkata-kata yang ada pada diri, dan lafzi. Ya, gini. Apabila gitu kalam ni apabila itlaq pada luar kena benda tu ya. Pasal dia kata tengok nak ayat dia nak hurai panjang tu dah. Dia nak hurai kalam dengan makna panjang. Kalau tadi macam kita baca tadi. Iaitu dia nak ayat lafaz tu ada makna banyak. Hak gapo semua tu pada tu tak ada. Jadi yang keduanya mafi nafsi. Gapo mafi nafsi. Jadi kita nak tengok bab dia. Mafi nafsi tu gapo? Kalau nafsi tu gapo? Waktu kita nak pergi. Tapi nak letak sini jadi takdirnya di awal kita di awal buku ni kata jadi menyalahi putus ni nampak dakwah ni salah putus tak masuk nanti kita kerak sikit Ustaz Din potong sikit. Lah ni Ustaz Din nampak bahawa dalam bab kalam secara khusus tidak ada ismi, tak ada masdar. Nanti betul boleh setuju situ. Okey. Lepas tu nombor 2 Babandi kata pula bahawa walaupun mungkin dalam bab kalam tu tidak sebut, tetapi bila sebut sifat ma'ani disebut semua sifat ma'ani. Makna ada ismi, ada masdar. Lepas tu adakah tempat ismi dia buat istisna kecuali illa sifat ada ke tak dia di istisna nanti tu. Kalau dah boleh ihtimal dua tu, hamba nak ayat boleh ihtimal dua. Jadi Ustaz dia pun tak gagah mana tu. Sebab tak ada istisna. Jadi hani ni kita semula. Nanti tu. Tapi apabila tidak ada istisna, secara umum kita faham, bila tak ada istisna, makna meliputi. Tidak tidur nanti kaedah dia ada. Kalau tak ada istisna, benda umum tak ada istisna. Meliputi tak meliputi? Dia situ dulu cara dia. Patu yang kedua nak minta sikit. Nanti bapa ni. Kalau nak istisna pula tak apa kita tu deh. Tapi maknanya secara umumnya pada asasnya bila disebut secara umum bidon istisna meliputi semua. Itu kaedah. Itu kaedah deh. Jadi lah ni Ustaz dia kena faham gini ya. Nak suruh Ustaz dia tu bila nak kaji tu. Bukanlah kata hak natijah, hak macam hak bapa hak pada ko hak ayah dia ko hak tok gajilah kau gapo tu kita boleh setuju semua tidak, tapi kita nak ayat apakah mereka ni menyalahi kaedah ataupun tersilap dari segi samarat dia tu buah fikir atas kaedah ni lari. Jadi Ustaz Din lah ni duduk atas 100% lari tidak ahli sunnah dalam bab ni. Gitu kita kitanya kita tak kata pada
ayah D tu betul semua, tak kata pada A tu betul. Babeli siapa amo ayat sikitlah background muka dekat nak masa ni. Babeli siapa bala di tan ni. Bab benda-benda gini. Tapi kita tak kata dia lari daripada ahli sunnah. Kita kata dia, mungkin kita boleh kata mereka tersilap dalam bab-bab ni. Nampak dah tu. Tapi nak mengeluarkan dari segi kalam ni, mereka keluar pada ahli sunnah, tu lain. Jadi amo nak balik semula, rujuk pusing semula. Ustaz Deng boleh terima ke tak sepama ayat tadi bahawa setakat ni kita belum jumpai bahawa kalam dibagi dua. Okey, belum jumpai. Tak, bukan kata tak ada tak jumpa lagi. Nombor dua, apabila suatu benda tu secara umum disebut, siapa istisna, secara umumnya dia meliputi semua. Dah. Okey, tak apa. Apa tu Babu dia nak tambah apa? Nak tambah sikit lagi. Tadi tu mana ismi tu kita tengok dulu. Tengok dulu. Lepas tu kalau pasal lagi nak tambah sikit ni. Jadi hak ulama kita bagi boleh kata kalam tu kepada dua tu bukan sebab kalam tu ada dua saja. Tu kita kena tahu juga situ. Sebab di masa dia tu dia duk bincang kerana dia Mu'tazilah, dia nafikan nafsi. Dia mengisbatkan kalam lafzi. Tu sebab tu ulama kata kalam kena ada dua, nafsi dan lafzi. Bukan kata dia nafi hak masdari, dia sebab nafi sebab makhluk tu lah. Quran makhluk tu. Sebab tu hak tu sebab Ustaz jadi kata tadi, bila hak sifat kalam ismi dia tak bincang pun, dia masuk lah itlaq dia umum tu dah. Dia kecek dengan umum, ada ismi ada masdari, dia boleh masuk bila tak ada istisna. Tu cuba tadi cek semulalah mana ismi tu, apa makna iradat, mana ismi, iradat mana masdari. Kita cabut kalam lepas tu sama mana ismi, sama mana masdari tu lagu mana. Lepas tu kedua sekarang lagi mana kalam nak fokus betul-betul kalam. Sekali lagi lah hak ni lah bersifat darah kalam di sisi Ustaz Ding. Hak mana nafsi tu tarjamah dia lagu mana bihaluh bidite sikit. Sebab saya tengok tarjamah ni, saya kata tak halus lagi, kena berhalus sikit lagi, murak with tu murak sikit lagi. Mudah kita nak fokuskan. Lepas yang kedua, kalam dengan mana lafzi tu tarjamah dia lagu mana, apa murak sikit lagi. Hak lafzi dengan hak nafsi tu tergedah lah. Kalau tergedah lagu tu dah tak apalah. Kita bina di atas tu. Cuma kalau boleh nak rajak sekali lagi supaya kemas sekali lagi. Anda pun sangat dapat ilmu lah dengan sebab tadi ni. Saya pun kata boleh jadi apa ni, kita duk mengaji, kita faham silap, tu dah ulai kaji. Ni pun bukan kata nak difak, nak mempertahan pada bukan nak betul hak din pendapat dulu. Kata saya boleh sekali dengan sama Ustaz Din juga. Kalau kata nampak sama ni, nak betul hak Ustaz Din faham dulu. Dalam kitab Ustaz Din tu saya kata Ustaz Din faham tak betul banyak tepat. Nak betul hak tu dulu. Bukan saya nak dipak bab tanda dia tapi tak ada malam ni. Saya kata saya baca tu banyak hak saya kata Ustaz Din faham tak silap. Saya nak betul hak Ustaz Din tu dulu. Bila betul kita mari ambil kesimpulan. Saya Ustaz Din ni lagu ni. Ataupun gini bab ni kata macam kalau kita tak setuju dengan pada tak setuju dengan ayah dia pun, biar kita faham dulu gapo dia nak. Patut tak apalah tak setuju pun. Ustaz Din akan ni gapo dia. Murak Ustaz Din akan ni saya setuju sangat. Ini pendapat ulama ahli sunnah. Cuma we faham gapo hak dia kandak sungguh-sungguh tu gapo situ. Tu hak saya nak. Jadi begitu. Patut lagi perbezaan dari segi ni orang awal kecek ni. Bukan perbezaan di kalangan ulama Asy'ariyah pun, daripada Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri rahmatullah alaihi, kemudian daripada Imam Baqilani dan seterusnya. Dia ada tokok, dia tambah, dia beza bab kalam sendiri pun kita tengok perubahan tu. Dan tidaklah kita mengeluarkan mana-mana daripada ahli sunnah dan Asy'ariyah, daripada Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri. Kalau kita nak kata kalam nafsi, kalam apa, Abu Hasan Asy'ari dia kecek lebih kurang. Kalau setakat siapa kita, supaya pokok Hanabilah lah. Makna kalam tu hak siapa kita lah. Hak siapa kita tu khususnya ibanah. Ibanah ke apa? Taklah tak kira lah. Tapi kitab mana hak tidak tahrif, hak kita boleh tengok hak dia bagi kalam.
tak. Yalah. Tak. Tapi maknanya ada perubahan. Sifat tu pun berdiri, bertambah kadang-kadang. Tetapi semua penambahan itu, perbezaan itu, penambahan itu biar lari ke tak? Semua penambahan itu berdasarkan di atas kaedah yang sama. Tidak lagi. Khilaf yang antara ulama Asy'ariyah pun. Sunnah ni berkata-kata boleh banyak. Gana? Berkata-kata boleh banyak. Ahli sunnah. Banyak kaedah buku kan ke mana pun. Tapi dah ayatnya berkata-kata Allah Taala ada mula ke? Ada banyak ke? Situ dulu. Sampai tu nak sampai tu hani jadi kalau di sini jadi panjatan. Sampai tu saya suruh halus sini. Murak dengan ustaz di kandak kata kalam nafsi tu gopo sini kita insya-Allah minggu depan tak ada. Minggu depan tak ambil Umar mari. Minggu lagi nu insya-Allah. Kita pergi pada kalam khusus dah atas hak ni kaedah ni tak apa. Mari nama tadi rojak mula kali 9 dia lah makna ismi makna masdari tu hak kita itu tu. Lepas tu berkata berbila tak berbila itu dia kena porok daripada kita faham kalam nafsi, kalam lafzi, kita faham waktu dulu. Apa barulah boleh kita nak pergi situ. Kalau pergi situ ya panjang pula. Insya-Allah taala, insya-Allah minta Allah taufik hidayah pada kita jalan sebenar. Amin. Minta Allah hukum kita serta anbiya, syuhada, solihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.